warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita masuk di bawah tajuk Al-Mawdu', yakni hadis mawdu', iaitu hadis yang tertolak dengan sebab perawi yang berdusta. Kata dia, jika sebab kecaman pada perawi itu ialah berdusta atas Rasulullah SAW, maka hadisnya itu dinamakan hadis mawdu'. Definisinya, dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada wada'a syai', itu merendahkannya. Dinamakan demikian kerana kedudukannya yang rendah. Menurut istilah pula, pendustaan yang direka dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Mana apa sahaja yang dikaitkan dengan Nabi, sama ada kata-kata ke perbuatan ke ucapan pengakuan Nabi memperakni satu benda, semua itu dinisbahkan kepada Nabi SAW. Keadaan tidak benar itu dikatakan sebagai hadis mawdu'. Macam dia kata ni, pakaian Nabi, pakaian Nabi apa semua, padahal tidak sahih daripada Nabi SAW. Itu pun termasuk di bawah rekaan atas nama Nabi SAW. Seperti mana kalau hadis biasa, apa kalau kita kata hadis marfu', hadis Nabi SAW, tarikh dia pada apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, pengakuan, sifat, tidak sifat akhlak ataupun sifat jasad, itu kalau betul lah pada Nabi. Jadi hak tidak betul pun maknanya apa yang direka atas nama Nabi berkait dengan perkara tersebut tadi, berkait dengan perbuatan, ucapan, pengakuan Nabi, sifat, sifat fizikal Nabi, sifat akhlak Nabi. Jika disandarkan kepada Nabi SAW bukan sebenarnya, maka itu juga dinamakan sebagai mawdu'. Kedudukannya, ia adalah hadis dhaif yang paling buruk dan paling keji. Setengah ulama menganggapnya sebagai satu bahagian yang tersendiri, bukan daripada hadis-hadis dhaif. Mana hal ini tidak boleh, sebenarnya bagi setengah ulama tidak boleh dikategorikan salah satu dalam hadis dhaif, tidak. Mana hal ini dia ada bahagian khusus. Sebab apa? Sebab hadis dhaif, hadis mawdu', dia bukan hadis. Dia bukan hadis, mana sepatutnya dia diletakkan di bawah satu perbincangan suku, mana pemalsuan hadis, hadis yang pendustaan atas nama Nabi. Mana hadis ini tidak boleh dikategorikan sebagai satu nama hadis bagi semua ulama lah. Tapi bagi ulama yang memasukkan juga hadis mawdu' ini di bawah tajuk hadis dhaif, iaitu kerana apa? Kerana dikira sebagai hadis jugalah, dengan mengambil kira siapa dia hak kata mendakwa, orang yang mendakwa. Mana ada yang mendakwa ni hadis Nabi, padahal tidak hadis Nabi. Jadi letak juga dikatakan juga sebagai hadis mawdu', hadis rekaan. Sebab apa? Sebab mengambil kira ada orang kata, ada orang kata, lepas tu ada orang yang terperdaya, ada orang yang menyebar. Jadi boleh juga kita nak kata hadis mawdu' walaupun tidak hadis. Itu istilah lah. Mana hadis, orang kata hadis, sebenarnya tidak hadis. Gitu. Takut-takut kita mari kemuskilan kepada kita, dia tidak hadis, apa kita kategorikan sebagai hadis juga. Mana mengambil kira kepada dakwah orang bahawa ni hadis Nabi, ataupun mengambil kira orang-orang yang tertipu bahawa ini sebagai hadis Nabi. Lepas tu
Bila lagu tu jadi satu istilah lah. Pada kata ni hadis mana? Ni hadis maudhu. Kita jumpa satu kata-kata, ni hadis maudhu. Kalau tanya ni apa maudhu? Ke dia maudhu? Maudhu ni kalau dalam bahasa Arab biasa tajuk, topik. Kalau kita belajar apa bahasa Arab al-maudhu'ul awal, tajuk yang pertama. Jadi dia bila kita nak bincang sebagai satu perbahasan dalam ilmu hadis, maka kena ada istilah lah. Sebab itulah boleh juga kita nak kata hadis maudhu'. Mana hadis juga mengikut orang dakwa, tetapi dakwa sebagai palsu. Hukum meriwayatkannya. Ulama telah sepakat bahawa tidak halal, mana haram lah, meriwayatkannya bagi sesiapa yang mengetahui kedudukannya dalam apa bentuk sekalipun, melainkan jika diterangkan kepalsuannya berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin. Sesiapa yang menceritakan daripadaku sesuatu hadis, sesiapa yang menyampaikan dengan mengatakan itu daripada aku, sesuatu hadis yang kelihatan sebagai palsu, maka dia adalah salah seorang pendusta. Mana walaupun dia tidak reka letak tangan Nabi, tapi dia tolong sebar, tolong cerita. Kecuali lah jika diterangkan kepalsuan, maksudnya ni hadis maudhu', ni hadis maudhu', ni hadis palsu. Mana tidak halal, mana haram lah. Haram meriwayatkannya bagi sesiapa yang mengetahui kedudukannya. Mana kita tahu dah ni tidak hadis Nabi, cuma kita tetap sebar juga. Itu haram hukum dia. Melainkan kita di antara hadis maudhu', hadis kata nama Nabi, hadis ni lah. Ataupun lepas kita orang itu, hadis yang tidak sahih, hadis yang palsu. Kena ada sebut. Tak boleh kita nak main cuma takut ada Nabi ayat. Tak boleh, dia tak payah kita takut. Tak perlu kita fikir bimbang. Takut ni hadis Nabi, jadi kita tolak juga. Sebab apa? Sebab kita tolak hadis Nabi, walaupun hadis ni hadis maudhu', takut memang hadis Nabi juga. Tak perlu ada apa cuma lagu tu. Sebab apa? Sebab hak sahih banyak sangat. Sangat pandai dengan itu. Jadi tak perlu kita bimbang, takut kita tolak hadis Nabi. Tak perlu. Sebab apa? Hak sahih, hak kuat lebih banyak lagi. Begitu juga pendapat ulama hak kerah dalam masalah hadis-hadis dhaif. Jadi tujuan ambil juga hadis dhaif untuk beramal ke apa tu, takut itu sabit juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tidak yakin. Tapi bagi ulama ya syadid, yang keras, yang ketat. Mana tak perlu bimbang. Masalah kita terlepas hadis Nabi kau tak perlu. Sebab apa? Sebab hak sahih sangat banyak. Dari Bukhari, dari Muslim, lepas tu di luar daripada Bukhari, Muslim banyak lagi. Dari Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah banyak lagi. Tak perlu kita bimbang. Jadi hak palsu tetap palsu. Jadi tidak kira, tidak kira apa dia sengaja ke, sengaja mereka ke, ataupun dia kalau kita learning forward lah, share, kongsi dengan orang. Walaupun dia tidak reka sendiri, tak fikir sendiri, lepas tu letak atas nama Nabi, dia hanya menyampaikan, termasuk juga. Jadi ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas nama aku, hendaklah dia menyediakan tempat dia dalam api neraka. Jadi kalau tidak kata kena sediakan tempat, mana berarti dia telah tempat dia dalam neraka. Mana ada tempat khusus.
Jadi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk neraka secara khusus ni, ada tempat khusus ni, itu sekali ni jadi dosa-dosa besar. Lepas tu dalam masalah orang yang berdusta atas nama Nabi ni, kalau dia bertaubat, tak, taubat tu diterima. Cuma dia sebagai perawi hadis, ulama tak sepakat. Sudah jatuh dah kredibiliti dia, sebab pernah berlaku dia berdusta. Jadi dia tu orang ke tepi dah riwayat dia. Jadi ini termasuk juga mendusta ke atas nama Allah Ta'ala. Sebab hak Nabi hak ayat ni daripada Allah Ta'ala. Mana hak hadis Nabi ni wahyu juga. Orang panggil wahyu khafi, wahyu tersembunyi. Kalau Quran wahyu jali, makna wahyu tu dia kita baca dalam semaya, wahyu matlu. Kalau hadis ni wahyu khafi, maknanya ada disampaikan kepada Nabi SAW wahyu selain daripada Quran, banyaklah. Jadi kalau kata hadis Nabi ni wahyu juga, dari Allah SWT kepada Nabi, tiba-tiba kita kata ni hadis Nabi, ini hadis Nabi. Sedangkan hadis Nabi ni mari daripada Allah Ta'ala juga. Kalau hadis sahih, berarti kita kata hadis ni mari daripada Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala tidak kata. Jadi dia termasuk di bawah iftira ala Allah. Kita mereka-reka atas nama Allah. Sebab Nabi pun mari daripada Allah Ta'ala juga. Kemudian cara mereka hadis memasukkan hadis, teknik dia, mana dia buat. Bentuk pemasukan hadis yang pertama, sama ada mereka itu mencipta ucapannya sendiri, mana dia koyak sendiri. Dia koyak, dia buat macam-macam lah. Go ni, kalau dia orang nego, adalah bagian nego dia nak promosi tu. Jadi kaitnya hadis Nabi. Kemudian meletakkan satu sanad untuknya, lalu dia meriwayatkannya. Jadi ada sanad juga. Jadi kita tertipu setengah tu. Jadi ada sanad ni, ada sanad ni. Dia letak sanad orang boleh-boleh. Tapi perbuatan lagu ni ulama dia jadi kesal lalu. Kita tengok tu dalam sedarah hadis-hadis ni, syekh ni tak ada pun. Mana hak ni orang letak nama dia. Di samping tu kita boleh cek dengan ada usul lah, panggil usul dirayah, usul pemahaman hadis. Untuk kita menilai hadis dari segi kandungnya dia tu sesuai kode, munasabah kode ni daripada Nabi SAW. Dari segi logik, mana akal yang waras, dia tak diterima benda ni. Sebab apa? Sebab kalau kata hadis dhaif pun, dia ada buah-buah tidak kuat. Benda yang agak payah kita faham. Yang kedua, atau dia mengambil ucapan ahli hikmah atau orang lain lalu meletakkan sanad untuk dia. Jadi dia ambil ucapan ahli hikmah bijaksana tu, orang dahulu, Nabi Isa ke, tak dia letak. Dia kata tak apa kalau dusta atas nama Nabi Isa, tidak Nabi. Hak arahnya Nabi kita, Nabi Isa tak apa. Supaya juga tak alif juga. Jadi dia ambil kata-kata ahli hikmah tu, lalu dia pun kata ni kata-kata Nabi. Mana di sini kita tengok kandungnya tu sesuai logik, tapi standar kepada Nabi. Jadi hak ni kita kena kesalahan dari segi sanad dia pula, mana ada perawi itu setara mana. Jadi dia ambil ucapan ahli hikmah, ahli bijaksana ataupun tabib doktor. Macam ada satu hadis tu, Al-Ma'idah Baitud Da, Al-Ma'idah Baitud Da, Al-Himyah Rasul kulli dawai. Mana perut tu rumah penyakit, maka berpatai tu adalah ibu kepada segala ubat. Jadi kita tengok betul lah, dari segi makna dia tak ada masalah. Tetapi hal ini hak sebenarnya kata-kata yang berlega di kalangan ahli-ahli perubatan, tabib, mana tidak daripada Nabi.
Mana ahli hadis tahu ni tak ada ahli Nabi apa yang lagu ni. Ini dua cara yang disebutkan oleh pengarang kita ni. Bagaimana hadis maudhu' dapat dikenali? Ataupun kita kata qarinah lah, qarinah. Tanda-tanda hadis maudhu'. Dia sebut di sini 4 sahaja. Sebagai contoh lah ni, dia nak perengkah. Sebenarnya kalau dia banyak. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi, oleh Ibnu Qayyim, oleh Pemula Ali Qari, dan juga disebutkan oleh Syibli Nu'mani. Lepas tu guru kita tu Syekh Ustaz Asri, dia ada 99 usul. Mana berdasarkan kepada ulama bahas Depo tu bila-bila 99 usul. Dipanggil usul dirayah, usul pemahaman hadis. Mana kita nak terima hadis, nak tolak hadis berdasarkan kepada usul ni, tanda-tanda ni. Manakala hadis maudhu', kita nak cek adalah berdasarkan tanda-tanda tersebut. Cuma hadis ni kaedah yang biasa dipakai oleh ulama, iaitu berdasarkan kepada yang pertama, pengakuan oleh mereka itu sendiri. Mana dia mengaku, seperti Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahawa dia telah mencipta hadis kelebihan setiap surah Al-Quran daripada Ibnu Abbas. Mana dia sendiri mengaku. Jadi khalifah tanya pada dia, "Mai mana hadis ni? Kamu riwayat daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas kelebihan setiap surah." Dia kata, "Saya ni tengok tengok orang malah baca Quran. Jadi saya pun buatlah hadis kelebihan setiap surah." Setiap surah tu kelebihan. Padahal tak ada secara khusus. Setiap surah tu ada kelebihan-kelebihan dia. Hal ni nanti dia ada apa? Surat 79 itu kesilapan setengah ahli tafsir dalam menyebutkan hadis-hadis maudhu'. Mana dia sendiri ingat waktu kita nak, mana kita tanya dia, teruk dia, tanya-tanya, hadis muayat lebih. Ini sebenarnya saya rekod. Jadi niat dia tu molek, niat, tapi tak kena cara. Padahal hadis-hadis yang sahih banyak dah. Kelebihan Fatihah, kelebihan Baqarah dah. Kelebihan ayat kursi, penutup khawatim Baqarah, setengah-setengah surah ada. Memang ada kelebihan sahih, tapi nak kata setiap surah tu ada secara khusus, itu lama kalau tak terima. Kalau sahih tetap ada. Bukan kata tak ada langsung pun kelebihan surah, ada. Tetapi bukan kata setiap surah tu ada kelebihan. Banyak pula kelebihan, pelat-pelat pula tu. Ini pengakuan perawi itu sendiri. Yang kedua, sesuatu seperti pengakuan, mana fi hukmil iqrar, mana tak perlu pada pengakuan, cuma ahli hadis dia tanya, dia tanya. Seperti mereka itu menceritakan daripada seorang syekh, lalu dia ditanya tentang tahun lahirnya, lalu dia menyebutkan tahun kewafatan syekh tersebut terdahulu dari tahun kelahirannya sendiri. Mana kalau tanya dia, kamu beranak tahun bila? Lepas tu guru yang kamu kata kamu ambil riwayat daripada dia tu, dia menikah pada tahun bila? Tiba-tiba dia apa yang dia beritahu, tahun yang dia beritahu bahawa tahun kewafatan guru tu, mana kira-kira sebelum dia lahir lagi. Pakat tak ya, pakat tinggal dulu lah. Pakat tinggal dulu. Tak apalah kalau gitu. Kalau kita tak apa gitu. Tak percayalah. Dan hadis-hadis itu hanya diketahui melaluinya sahaja. Mana hadis itu melalui tarik dia sahaja. Orang yang tak ada riwayat, tafarrud dia seorang. Maka jalan hak ni dia rekod. Bukti pada perawi, mana sifat perawi. Contohnya ialah perawi itu seorang Rafidah, orang Syiah Rafidah, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Syaikhan,
Dan hadis itu pula tentang kelebihan Ahlul Bait. Hadis kelebihan Sayyidina Ali. Macam dalam riwayat. Ada satu hadis maudhu tu, Sayyidina Ali kata, aku mandi Nabi SAW. Lepas tu air ada di kelopak mata Nabi tu, aku ambil minum. Lepas pada tu aku boleh ilmu awalin wal akhirin, ilmu orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi orang kemudian boleh berlaku. Jadi bila cek tu perawi Rafidhah. Lepas tu kelebihan Ahlul Bait, kelebihan apa? Keluarga Sayyidina Ali. Macam hadis apa? Hadis dia kata, ana khatimul anbiya wa Ali khatimul awliya. Sayyidina Ali, aku penutup kepada Nabi. Nabi kata aku ni penutup pada Nabi. Dalam maudhu tu Ali ni pula penutup kepada wali-wali. Mana kalau gitu lepas pada dia tu tak ada dah wali. Maknanya hak dia kata email 12 tu dah, email 12 tu kan. Maknanya tidak email lah kau. Tidak email berlaku. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali tu penutup wali. Jadi itu tak betul dah email dia pakai. Mana kalau kita nak kena dia pula. Jadi kamu kata Ali tu penutup pada wali-wali. Hak email 12 tu kamu kata maksud email yang dilatih secara nah oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ke apa? Dia tidak wali lah kalau lagu tu. Sebab apa? Sebab kalau kata Nabi tu penutup kepada sekalian Nabi, mana tak ada Nabi dah. Mana kalau kata Sayyidina Ali tu penutup kepada sekalian wali, tak adalah wali itu. Kalau sekarang wali itu sudah dinafikan, imam, jawatan tinggi lagi, lebih-lebih lagi lah. Mana kita boleh pula begitu pula. Yang keempat, bukti pada riwayat. Seperti hadis itu mempunyai lafaz yang rapuh atau bercanggah dengan panca indera atau nas Al-Quran yang terang. Mana hadis itu lafaz dia tak kemah dari segi bahasa. Dari segi bahasa Arab nahwu tu mana tidak nampak ketinggian bahasa Arab. Macam hadis masyhur, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau maulud tu begitu semua. Laulaka, kalau tidak kerana engkau, aku tidak ciptakan aflak ni, falak alam cakrawala ni. Mana kalau kita baca hadis ni, maknanya Allah SWT buat alam ni kerana Nabi untuk kekasih dia. Laulaka, kalau tidak kerana engkau. Jadi makna tu tak kena dah. Sebab apa? Allah SWT cipta kita ni supaya kita ibadat pada dia. Dari segi lafazul laulaka tu tak kena dari segi ngaji bahasa Arab. Dia kena laula anta. Sebab kaf tu panggil dhamir mansub. Kaf. Dhamir mansub ataupun dhamir majrur. Padahal laula tu dia kena laula anta. Dia tak boleh laulaka. Dia kalau laulaka tak kena, dia kena laula anta. Laula nahnu, dia tak boleh laula na. Laula hu, laula huma tak kena. Sebab tepat tu tepat marfu. Tepat marfu dia ada dhamir sesuai. Supaya kita kata putih lah. His tepat his, kita tak boleh nak tak hi. Dah. Hum, WHON. Tu dia ada domain dia. Kita tak boleh nak tak hu situ. Tepat hu tak boleh nak ganti hak ni. Maka cuba juga. Laula dia kena laula anta. Maknanya kalau hadis Nabi dia nahu betul. Muka Nabi orang Quraisy, orang Arab, orang Arab Quraisy. Ini jalan ini buah orang tak ngaji Arab. Ada ke mempunyai lafaz yang rapuh atau bercanggah dengan panca indera, mana tak sesuai dengan hak pengalaman manusia. Macam hadis al-bazijan liman akala. Buah terun tu
memberi faedah kepada orang makan. Mana umum nak tu padahal buah telur tu. Dah orang sejuk lah ni. Orang ulu ke, orang madu tu. Siap lah. Jadi tak ada pasal-pasal. Dia yakin bahawa ni ahli Nabi tak apa. Pakai. Pasal lo. Mana bercanggah dengan pengalaman manusia. Jadi mereka tu sebenarnya toket jual sayu. Nak melariskan jualan dia. Atau nas Al-Quran yang terang. Mana bercanggah dengan ayat Quran. Ini di pesing mereka ni dia mesti canggah. Ada macam kata al-waladu zina la yadkhul jannah ila sab'ati abna. Anak zina tu dia tak akan masuk surga sehinggalah 7 anak, 7 keturunan. Baru keturunan dia hak ke-8 tu barulah boleh masuk syurga. Jadi lagu mana? Ni dia bercanggah dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu nyawa orang yang bersalah dia tidak menanggung kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Maknanya kesalahan hak dia tanggung tu, dosa dia tanggung tu atas kesalahan dia. Kesalahan orang lain buat dia tidak tanggung. Mana masing-masing tanggung dosa masing-masing. Jadi anak zina ni tidak salah dia. Kalau kata mokpok dia. Lepas tu anak dia pun kena juga. Anak cucu sampai 7 generasi. Jadi tak kena sabar tu bercanggah dengan nas Al-Quran yang tu kan. Sebab wala taziru waziratu wizra ukhra. Selain dia sebagai satu ayat Quran, dia panggil kulli dalam Quran. Mana ayat yang menjadi kaedah. Dalam Quran ni dia apa? Dia ada ayat cerita, ayat hukum, ayat hukum secara khusus. Wa aqimis solat itu panggil ayat khusus, itu dah satu hukum. Dia ada ayat yang bersifat kaedah. Mana dia terpakai dalam semua perkara. Macam faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu hadis kaedah. Ayat yang menyebut kaedah. Maknanya dalam banyak perkara ayat ni menjadi asal. Begitu juga wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat ni dia sampai satu kulli, satu prinsip. Jadi prinsip kepada syariat. Jadi kalau satu hadis tu canggah dengan hal ni, hadis tu kena ke tepi. Kena ke tepi. Jadi dia ada juga hadis ayat yang bersifat kulli, bersifat kaedah. Kaedah-kaedah dalam Al-Quran. Kemudian faktor pendorong kepada pemalsuan hadis dan golongan-golongan yang terlibat. Yang pertama, sangkaan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mencipta hadis-hadis yang menggalakkan manusia kepada kebajikan dan hadis-hadis yang menakutkan dari melakukan kemungkaran. Mana buat cipta hadis tujuan nak menggemarkan orang kepada beramal. Lepas tu nak memberi amalan. Mereka-mereka ini adalah kumpulan yang menisbahkan diri mereka kepada zuhud dan kesolehan. Mana biasa terlibatnya orang sufi lah. Sufi yang sesat. Bukan sufi yang warak macam Allah bin Mubarak tu tidak. Itu imam zuhud dah, imam zuhud. Imam hadis. Ni jenis jahil. Mereka adalah orang yang paling jahat. Jadi walaupun tujuan itu molek, tapi cara tu tak betul. Kaedah biasanya matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi tak boleh. Tapi biasanya hadis-hadis ini lagu ni tak. Hadis mereka elemen ini kita tengok ada unsur mujazafah dipanggil. Unsur mujazafah ni berlebih-lebih. Satu benda tu buat tak belah mana tapi boleh pahala besar benar. Tak, contoh mudah, sesiapa yang semaya tarawih pada malam yang pertama mendapat pahala sekalian nabi-nabi.
Pahala sekalian Nabi-Nabi. Tak ada kita semaya terawih dalam 8 rakaat, baca pendek-pendek. Tak. Malam ni kita boleh pahala Nabi-Nabi. Nabi Nuh, tak. 950 tahun berdakwah. Macam-macam penuh. Jadi kita boleh pahala dia. Jadi tak pernah sabar. Panggil unsur mujazafah. Berlebih-lebih. Berlebih-lebih mana amalan ibadat tidak sebelah mana, tidak setara mana, tapi boleh ganjaran besar-besar. Hebat. Kalau Allah Ta'ala tadi buat dosa kecil je, tapi azab tu memang teruk sekali. Itu panggil unsur mujazafah. Sebenarnya hadis-hadis Pak Zuhur ni, hadis-hadis targhib dan tarhib ni banyak dah. Dalam Quran pun banyak dah. Tak perlu kepada kita nak reka macam-macam. Jadi punca utama demon ni sebab apa? Sebab demon ni dia tidak ngaji ni. Kalau ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji hadis sahih, tidak terjebak dalam masalah ni. Mana kita kuat ibadat ko, kuat berdakwah pada orang ko, tak. Kalau kita mendekati sumber asal sebenar, insya-Allah selamat. Pada ni kita nak ajar. Tak perlu kita rekod. Tak pandai dengan rekod hadis Nabi, kadang-kadang kita rekod cipta kisah-kisah wali ajaib pelik-pelik. Nak suruh orang pergi pada agama. Mereka adalah perawi yang paling jahat, kerana orang ramai menerima hadis-hadis rekaan mereka kerana percayakan mereka. Percayalah, mula tengok tu dahi hitam, waruk tu, puak semaya, Pak itulah dalam apa disebutkan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata, kamu tidak melihat orang yang baik-baik ni, bahawa mereka itulah yang paling banyak berdusta, lebih daripada orang berjuru. Nampak orang berjuru ni, mana jangan kamu terpedaya lah. Sebab kadang-kadang ada yang sengaja berdusta, ada yang tidak sengaja. Jadi dia tu sibuk beribadat tu sehingga tak ada nak saring hadis. Tumpu kepada hadis tu tak ada nak jaga. Sebab itulah ulama hadis pesan dah, kalau orang berjuru tu kena apa? Kena beringat sikit. Tak dia nak agak juga. Di antara mereka ini adalah Maisarah bin Abd Rabbi. Ibn telah meriwayatkan di dalam kitabnya Ad-Du'afa daripada Ibnu Mahdi, yakni Abdurrahman bin Mahdi. Katanya, saya bertanya kepada Maisarah bin Abd Rabbi, dari mana anda bawakan hadis-hadis ini? Siapa yang membaca ini, maka pahalanya begini. Dia menjawab, saya menciptakannya supaya orang ramai berminat. Nak jadi semangat, motivasi lah. Sebab itulah penceramah motivasi ni punca masalah. Penyebaran hadis palsu. Dia apa? Nanti hok nombor. Dia ada satu penyakit di kalangan perawi hadis ni. Dia suka kepada gharat dia. Hadis pelik. Maknanya kalau dia boleh wayak hadis orang lain tak pernah dengar, hatu bagi dia hebat. Cerita macam-macam kan, bersih tu dah. Mana kalau ustaz biasa-biasa ni tak ada sebut cerita lagu ni. Mana orang ni kalau boleh sebut ni, orang bisa bagi dia hak pelik-pelik. Jadi ulama dia kata daripada hak pelik ni lah kita lagi nak gelak, kita nak masyhur ni, terkenal sebagai sahih daripada Nabi. Tetapi oleh kerana nak supaya kita ni ada nampak lebih, tahu lebih pada orang. Mana kalau tanya ustaz ni, hadis mana ustaz? Kita tak jumpa dalam Bukhari Muslim. Tak ada. Bagi dia kena kita ada ni dalam kitab ni. Nawadirul Usul. Kitab Hakim Tirmizi.
kita ni jangan baca. Kalau kita tak baca mana. Jadi bila ayat lagu tu nampak hebat kan dia lah, mana dia boleh baca. Hak ni tak boleh baca. Itu masalah masalah qusas, tukar cerita ataupun wa'iz, makna penceramah, penasihat, pemberi nasihat ni, orang juru tazkirah ni. Dia kerana dia tak ada modal, kita kata mana dia parut mana dia parut. Kadang-kadang penceramah kita ni dia kita semula, kita semula dia dengar dari radio, patutlah dia buat guna ceramah dia ni. Mana bukan kata jenis dia mengkaji, nak mari ngajar kau, nak mari ceramah kau dalam kitab muktabar, tidak, dia nanti dengar, dengar dalam YouTube, dalam audio, dengar molek dia apa, dalam lewat kereta, naik assalamualaikum, buka kitab dia, buka kitab sikit je baca ayat Quran, lepas pada tu mula cerita macam-macam. Jadi ayat Quran tu menyandar. Tidak masalah, tidak merujuk kepada sumber atau asal. Jadi dia dengar tak dengar. Jadi walaupun tujuan tu molek, tapi cara tu tak betul. Sebab itulah di sini Ibnu Mahdi ni, mana dia sebagai muhaddis, dia peka. Mana kena tanya selalu. Kadang-kadang orang tanya kepada kita, ni ustaz ni hadis ni duduk mana? Tanya kita pelik tak? Sepatutnya kita tanya dia ambil mana? Dia ambil mana? Jadi lepas tu saya baru tanya. Lepas dengar daripada orang tu baru pula tanya ustaz ni hadis. Patutnya kita tanya ustaz tu, ustaz boleh cerita lagu ni, ustaz ambil mana? Jadi kita pula kena patut hak pelik-pelik pula tu. Pelik-pelik. Kalau akhir zaman dah ni, kalau kita mau tu pun tak ada hadis tersebut. Baru ada, 2-3 hari ni baru ada. Yang kedua, untuk menyokong fahaman, terutamanya fahaman kumpulan politik setelah berlaku fitnah apa? Syahidnya Sayyidina Umar dan syahidnya Sayyidina Osman, dan kemunculan kumpulan politik seperti Khawarij dan Syiah. Setiap kumpulan menciptakan hadis masing-masing bagi menyokong fahaman mereka, seperti hadis Ali sebaik-baik manusia. Aliyun khairul bashar, man syakka fihi faqad kafar. Ali sebaik-baik manusia, sesiapa yang meraguinya maka kafirlah dia. Jadi bunyi sedaklah Ali khairul bashar, man syakka fihi faqad kafar. Dia ujung ada fa. Jadi hadis Nabi, sekali hadis Nabi kan dia ada letak-letak. Padahal hadis ni dia nak menyokong lah tiga ekor Syiah. Ramai-ramai sahabat Ali lah paling banyak orang reka Ali kata nama dia. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman ada, orang reka kata nama dia, Abu Bakar ada, Muawiyah ada. Tapi Ali ni lebih banyak. Ali, Fatimah ada. Yang ketiga, serangan terhadap Islam. Serangan terhadap Islam. Golongan ini adalah ahli zindik yang tidak mampu menghancurkan Islam secara terbuka, lalu mereka memilih cara yang keji ini. Mereka telah mencipta sejumlah hadis dengan tujuan memasukkan Islam dan menyerangnya. Jadi tujuan itu supaya orang Islam bila dengar hadis ni, ataupun orang-orang baru masuk Islam ni dengar hadis ni, dia kata, lagu ni Islam nak ajar kita. Lagu ni Islam nak ajar kita. Jadi nampak rendah benarlah Islam. Sehingga ada hadis-hadis yang direka sehingga menggambarkan Allah SWT ni macam makhluk.
Di antara mereka ini ialah Muhammad bin Sa'ad Asy-Syami yang telah disalib kerana kezindikannya. Dia telah meriwayatkan daripada Humaid, daripada Anas secara marfu'. Saya adalah penutup sekalian Nabi, tidak ada Nabi selepasku kecuali siapa yang Allah kehendaki. Dia tambah, Ana khatamul anbiya, la nabiyya ba'di illa man syaa Allah. Kecuali Allah Ta'ala nak. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak, ada Nabi. Jadi hak kecuali itulah bercanggah dengan apa? Dengan Quran, dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis-hadis ini direka oleh puak-puak yang mengaku sebagai Nabi. Kata ada lagi Nabi lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaku sebagai Nabi ni ada semua setiap masa. Kalau tempat kita ni Qadiani kita Haji Kohar tu bila tak jawatan dah. Jadi illa man syaa Allah. Patut tu itu adalah dusta. Jadi juzuk depan mula-mula tu betul dah. Aku adalah penutup sekalian Nabi, tidak ada Nabi sesudah aku. Itu betul tu. Lepas pada tu, tu masalahnya. Sesungguhnya para ulama ada telah bangkit menjelaskan kedudukan hadis di maudhu' alhamdulillah syukur di atas nikmatnya. Yang keempat, mendampingi pemerintah. Jadi serangan terhadap Islam ni paling utama sekalinya Abdullah bin Sabah tu, Yahudi daripada Yaman. Yahudi daripada Yaman pura-pura masuk Islam. Dia buat kerja dia sahabat hadis. Ali diwasi yang menerima wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang timur dia sampai ke dia riwayatkan itu sebagai hadis Nabi. Jadi ramai ikut dia. Lepas tu sehingga memberontak pula atas Sayyidina Uthman, bunuh Sayyidina Uthman. Itu kerja Abdullah bin Sabah. Jadi serangan terhadap Islam ni, mana orang bukan Islam sendiri, orang yang zindik, orang-orang ahli kitab, deki pada Islam, buat Sabaiyah, buat Syiah, apa semua tu ada tujuan masing-masing. Nak meragukan Islam. Yang keempat, mendampingi pemerintah. Kaki bodek pemerintah, pengampu, pengampu. Sebahagian mereka yang lemah iman mendekatkan diri dengan para pemerintah dengan mencipta hadis sesuai dengan penyelewengan yang ada pada pemerintah, seperti kisah Riyad bin Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi dengan Al-Mahdi ketika dia menemuinya sedang bermain-main dengan burung merpati. Jadi betul lah dia tengok khalifah duk main burung tu. Dia pun rekolah ada burung. Lalu secara langsung dia membawakan dengan sanadnya. Makanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bersabda, tidak ada perlombaan la sabaqa illa fis sayf wal khayl wal ibil au hammam. Tidak ada perlombaan kecuali, tidak ada pertandingan kecuali pada pedang. Mari kita tanding sama-sama kita. Beri hadiah, siapa dia bisa main pedang, dia dapat hadiah. Kuda, lumba kuda, lumba unta. Jadi ada belakang tu. Belumba kuda, belumba unta zaman Nabi. Tapi hak ujung tu hammam, burung pati. Tu tak ada, dia tambah. Kalau orang lorong hari ni tak ada main burung titil tu normal lah ngading ni. Dia telah menambahkan burung kerana Al-Mahdi, anak bodek. Mengetahui hal ini, beliau memerintah supaya disembelih merpati itu dan berkata, sayalah yang menyebabkan dia berbuat demikian. Jadi tak ada pasal-pasal burung pati dia namanya. Sembelih orang tu lah. Tak. Ingat orang tu pun dalam jin. Hukum pada dia. Ni hukum melih burung pati. Burung pati tak ada dosa. Ni
ini apa dikatakan kecuali pemerintah terhadap mereka hadis. Sepatutnya ni jakir kena bertindak lah. Mana kena ada jakir kena buat satu peraturan kod apa semua dah. Suruh menteri di jabatan Perdana Menteri itu buat satu undang-undang bahas masuk hadis Nabi. Lepas tu gazet lah, dia jadi satu undang-undang. Kesalahan boleh diikat. Sepatutnya kalau begitu. Kalau tidak dia jadi sebuah Khalifah Mahdi lah. Jadi riyah tu tak apa, molek-molek. Tapi kalau kena sebelahnya berupati. Kalau dia sebelah memang nak makan dia mana. Tapi dia kata saya lah yang menyebabkan dia berbuat demikian. Ini satu kecuaian oleh pemerintah. Sepatutnya pemerintah ambil tidak ke. Mana kena ada sekarang ni ke arah apa? Ada peruntukan ni secara khusus. Ada tapi tidak secara khusus lah. Hanya bawa ajaran sesat. Cahata dia kena cahata khusus lagi. Ni letak tanaman Nabi. Sebab apa? Sebab bahaya lah. Cahaya. Macam contoh mudah kita duduk Arab dengan beramal adil. Sekian lama kita duduk Arab dapat pahala sekian. Tiba-tiba balik di akhirat kos. Macam orang kafir dia buat kebaikan. Jadi debu bertebang, tak ada apa-apa. Jadi kita ni menyandarkan amalan kita berharap macam-macam lah kepada Allah SWT pahala sikit-sikit. Kita orang kampung, masyarakat biasa tak reti. Harap dengar ustaz ayat. Tak apa ustaz ayat. Jadi ustaz tidak amanah. Ustaz yang tidak merujuk, tidak mengkaji, tidak tengok kita asal, sehingga menyampaikan hadis yang memberi harapan. Nanya belakang kau gitu. Yang kelima, mencari makan. Cari rezeki guna seperti setengah tukang cerita yang mencari wang dengan menyampaikan hadis kepada orang ramai. Mereka membawakan cerita-cerita yang menghiburkan dan pelik sehingga orang ramai memberi perhatian dan menghulukan kepada mereka. Seperti Abu Sa'id Al-Madaini, mana dia ni tukang cerita. Jadi tukang cerita ni dia nak ada majlis dia juga. Mana kalau majlis ulama hadis ni ramai orang mari. Jadi dia nak agama, dia mungkin hadis dia kena ngapa. Tak kena ngapa, kena ingat sana, kena cari tok guru ramai. Nak dapat orang iktiraf ni kita sebagai muhaddis ni. Tak. Mana dia tu diketahui sebagai orang yang mencari hadis sejak daripada awal lagi. Mana bukan kata seminggu dua ni tu dia tidak. Mana dia tu ulama-ulama dulu tu dia nampak dah ni ada dalam majlis dia dulu. Orang ni sikit-sikit. Jadi hak sekali dengan dia pun rakan 10 pun tahu. Jadi bila dia dikenali sebagai ahli hadis, maka orang akan akak dia lah, orang akan ada ke majlis khusus untuk dia. Mana nak siapa tahap tu lama makan masa. Jadi tukar-tukar cerita ni khusus wu'az. Orang penceramah ni tak. Muka dia ngaji tak belah mana. Jadi dia nak dapat tempat dalam masyarakat, nak ada peminat. Dia buat tu cerita pelik-pelik. Ni hak berlaku kepada wu'az zaman dahulu tu khusus. Jadi bila orang dengar cerita daripada dia cerita ia lucu, pelik tak, maka orang akan bui lah. Sama sia kepada dia boleh cari makan. Macam juga hadis-hadis berkenaan dengan mata kan, mata delima, mata gapo pakar mata delima ni tidak apa-apa, murah rezeki. Ada tu dalam apa? Dalam usul dirayah tu. Mana hadis-hadis yang menyebut kelebihan makanan tertentu, permata tertentu. Itu semua karun. Puncanya orang jual tu. Bukan dia tu. Yang keenam, mencari kemasyhuran. Ini dengan cara mengemukakan hadis-hadis yang pelik yang tidak ada pada syekh-syekh hadis.
Mereka memalingkan sanad hadis supaya kelihatan ganjil, lalu menarik minat orang lain mendengarnya seperti Abu Dihyah dan Hamad An-Nasibi. Ini sebahagian yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Tahar. Kemudian fahaman karamiyah dalam masalah peretaan hadis. Ni dia pokok karamiyah ni dia ada hujah juga. Dia terkenal juga dengan pereka hadis, tapi dia ada hujah. Hujah dia. Sekumpulan ahli bid'ah yang dikenali sebagai karamiyah mendakwa harus mereka hadis berhubung galakan dan ancaman. Mana supaya dengan apa? Kumpulan nombor 1 lah. Kumpulan nombor 1 lah. Mereka beralasan dengan lafaz tambahan, mana ada ziyadah, ada ziyadah, ada tambahan yang diriwayatkan dalam setengah jalan hadis. Sesiapa yang berdusta di atas namaku, iaitu tambahan liudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Mana man kadzaba alayya liudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Tetapi tambahan ini tidak sabit di sisi ulama hadis dan hafiz. Mana tambahan ini tambahan ia karut, mana orang masuk, padahal tidak, sebahagian daripada hadis. Setengah mereka berkata pula, kami berdusta untuk kepentingan baginda, bukan untuk kemudaratan baginda. Dalil ini sangat lemah sekali kerana syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak memerlukan para pendusta untuk melariskannya. Jadi lagu mana ni? Jadi mereka pok karamiyah ni kata, kalau hadis Nabi ada riwayat, kata dia ada ziyadah, liudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Jadi kita berdusta ni bukan untuk menyesatkan manusia, untuk manusia tu jadi nak minat pada agama. Jadi hak Nabi kata berdusta untuk menyesatkan manusia, kita ni tidak. Maknanya kalau berdusta atas nama Nabi juga untuk orang jadi suka kepada Nabi, tak, itu tidak dikira berdosa, kata dia. Jadi dia berhujah dengan orang panggil ke apa, ziyadah ni, ziyadah yang tidak sahih, tak sahih. Kalaulah kata sahih juga, kalau kata sahih juga, liudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Mana kita terima lah, dia mau kata mana ada ziyadah ni untuk menyesatkan manusia. Tapi hak tu kalau untuk menyesatkan manusia tak boleh, maka apakah mesti kalau untuk membawa manusia kepada agama boleh pula? Jadi mereka berhujah, panggil dengan mafhum mukhalafah. Hatalihnya berdusta atas nama Nabi. Kalau tidak berdusta atas nama Nabi, kita pusing, kita pusing. Jadi mafhum mukhalafah ni kita faham secara terbalik. Balik. Maknanya kalau apa? Kalau untuk menyesatkan manusia haram. Tapi ini tidak nak menyesatkan manusia, maka boleh. Tu panggil mafhum mukhalafah. Jadi ulama usul kata mafhum mukhalafah tak boleh pakai, tak boleh nak dalil. Sebab liudillan nas ni bukan kata nak menjadi kata satu ukuran, satu syarat. Dengan syarat untuk tidak menyesatkan manusia. Hal ini tak boleh kita nak kata sebagai syarat. Dalam istilah dia, hal ini orang tidak panggil qaid ihtirazi. Kalau kita ngaji usul dipanggil qaid ihtirazi. Mana hal ini bukan satu syarat, ia mengikat. Ini nak ayatnya panggil sifat kasyifah. Mana kadang biasa, kadang hak berlaku. Kadang berlaku lagu mana? Kalau orang itu berdusta, akibatnya apa? Orang jadi sesat. Bukan kata sesiapa yang berdusta atas nama aku tu untuk menyesatkan manusia saja, tapi kalau untuk bawa manusia pada agama tak apa. Bukan faham lagu tu. Kita kena faham liudillan nas ni, mana sifat
ia terhasil, ia timbul perkara yang timbul, natijah yang timbul kalau orang itu berdusta atas nama Nabi. Biasanya lagu tu. Sesiapa yang berdusta di atas nama untuk menyesatkan manusia. Jadi yang mana akhirnya menyesatkan manusia. Jadi lam tu dia panggil lamul akibah. Lam akibah. Pada kesudahannya tu manusia sesat. Mana bukan kata lam tu lam ta'lil, lam kerana. Lam dalam bahasa Arab ni ada makna lam kerana, mana untuk menyesatkan manusia. Dia lam tu, dia kena lam ni lam yang mengakibatkan. Lepas tu mereka berhujah juga dalam hadis Nabi, man kadzaba alayya. Alayya. Jadi kata dia, tak apa, kita terima kamu kata lafaz liyudillan nafsu tidak sahih. Jadi dia kata man kadzaba alayya tu kita boleh faham dia maknanya berdusta alayya. Alayya tu, ala tu biasanya dalam bahasa Arab ni dia menunjukkan kepada mudhari'. Ud'u li, doalah untuk saya. Ud'u alaihim, doa ke atas mereka. Mana doa tak boleh. Jadi di sini man kadzaba alayya, berdusta atas tak boleh pada Nabi. Tapi kalau betul berarti man kadzaba li. Li tak apa pula kata dia. Sebab li tu untuk manfaat. Sesiapa yang berdusta untuk aku. Jadi waktu Nabi tak kata lagu tu. Nabi tidak larat. Nabi tidak larat. Jadi hak Nabi kata man kadzaba alayya, berdusta atas nama aku. Tu hak tak ada. Jadi dia main ala tu. Dia main ala, padahal berdusta atas nama Nabi ni letak atas nama Nabi, kadzaba alayya, berdusta letak atas aku. Mana tak kira lah alayya dengan makna mudarat ke, li dengan makna kebaikan ke. Masalahnya alayya ni letak atas aku, kaitkan dengan aku, tak li. Jadi dalil ini sangat lemah sekali kerana syariat yang dibawa oleh Nabi itu sempurna dah. Quran sempurna dengan Quran, sempurna dengan hadis Nabi, sehingga tidak perlu kepada orang-orang lain mereka untuk orang terima agama ni. Mana kalau kita nak mendekatkan orang pada agama, kena guna dalil yang tepat, dalil yang sahih. Dakwah ini bercanggah dengan ijma' umat Islam. Ulama Islam sepakat mengatakan bahawa tak boleh berdusta atas nama Nabi, tak kira untuk tujuan baik ke, tujuan lain ke, tetap tak boleh. Sehingga Imam Muhammad Al-Juwaini, ayah kepada Imamul Haramain, menghukumkan kufurnya mereka hadis. Tapi ulama tak setujulah, mana ni berat sangat. Tapi bagi dia, siapa kufur ni? Mana kalau orang itu reka hadis akan nama Nabi. Sebab dia kira tak adil lah. Orang yang mendusta ke atas nama Nabi ni, berarti dia mendusta atas nama Allah Ta'ala juga. Kesilapan setengah ahli tafsir dalam menyebutkan hadis-hadis maudhu. Mana ahli tafsir tidak cuma dia sebut hadis maudhu yang hadis-hadis kelebihan surah. Setengah ahli tafsir melakukan kesilapan dalam menyebutkan hadis-hadis maudhu dalam kitab-kitab tafsir mereka tanpa menjelaskan kepalsuannya. Jadi sepatutnya kita nak tafsir ayat Quran, dia kena mari dengan hadis yang sahih lah. Jadi apa kita nak tafsir Quran ni mari riwayat palsu, riwayat Israiliyah. Tak kena kalau nak tulis dalam kitab tafsir, kena jelaskan ni hak maudhu. Terutama hadis yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, mana letak atas nama Ubay bin Ka'ab, tentang kelebihan Al-Quran surah demi surah. Antara ahli tafsir itu ialah Al-Tha'labi, Al-Waqidi, Al-Zamakhsyari dan Al-Baydawi. Sebab nama ni bukan cuma ni Tha'labi dah. Waqidi ni memang ahli sejarah lah, ulama tak terima dah. Ulama dia tak terima. Waqidi, Zamakhsyari itu
Mu'tazilah. Tapi ada setengah dia kata dia Mu'tazilah, sebahagian dia tu dia sudah bertaubat, katanya jadi ahli sunnah. Tapi dalam tafsir dia tu ada lagi lah buah-buah Mu'tazilah tu. Kemudian Al-Baydawi dia sebut juga, sebab Baydawi ni ringkasan kepada tafsir Zamakhsyari Al-Kashaf. Jadi dia perengkah jadi tafsir Baydawi. Jadi dia perengkah tu sepatutnya dia buat lah. Sebab Baydawi ni kalau kira ulama hadis juga. Dia ada syarah Masabihus Sunnah, Tuhfatul Abrar, syarah Masabihus Sunnah. Tapi dia tidak cuma biasalah, tapi tidak sepatutnya berlaku lah kepada seorang ahli tafsir, ahli hadis. Dia tidak sebut. Sebab itulah kalau tafsir Baydawi ni, kalau kita ngaji, kita ngaji dengan hasyiah je. Kena ngaji dengan ulasan je, tak boleh dengan dia semata-mata sahaja. Sebab dari ulasan tu dia akan sebutlah, terutamanya macam apa, Al-Khaffaji, Hasyiah Khaffaji dia sebut mana hadis ni tak sahih, dia bahas pula. Kemudian Asy-Syaukani, ada juga Syaukani ahli hadis dah tu kalau kira. Fathul Qadir tafsir dia. Kalau nak kira juga Suyuti pun dalam Durrul Mansur itu banyak ahli pelik-pelik juga. Ada Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur Suyuti. Tapi kalau kira Diamond ni juga tulis kitab usul hadis. Dah, tulis kitab hadis-hadis maudhu'. Syaukani ni dia ada juga. Himpunan hadis-hadis maudhu'. Mana dia mustafa hadis, ni hadis maudhu', dia hukumkan sebagai maudhu'. Suyuti pun ada juga. Tapi dia kadang-kadang ada lah manusia pesen dia. Kitab-kitab yang terkenal tentang hadis-hadis maudhu', kitab Al-Mawdu'ah karangan Ibnu Jauzi. Ini merupakan kitab paling awal dalam masalah ini, tetapi beliau seorang yang bermudah dalam menghukumkan sesuatu hadis sebagai maudhu'. Maksud bermudah ni dia sadik dah kerah. Nampak tak apa sedap sikit, maudhu' lagi. Oleh kerana itu ulama mengkritik dan memberi komentar terhadapnya. Mana dikritiklah beberapa hadis dalam Tirmizi sebagai maudhu', dalam Ibnu Majah, dalam Musnad Ahmad, tapi dijawablah oleh ulama. Tapi setengah-setengah tu memang sungguh, maknanya orang lain cuba backup kitab sanad dalam Ibnu Majah ko, dalam Tirmizi ko. Tapi bila kita tengok molek impun segala pendapat ulama rijal berbagai perawi itu, maka pendapat Ibnu Jauzi itu lebih mudah diterima, lebih kemah untuk kita terima sebagai maudhu'. Sebab melihat kepada kadang-kadang usul dalil qarinah tu mengukuhkan bahawa hadis itu tidak sahih. Selain daripada Al-Mawdu'ah ni, Ibnu Jauzi ada tulis satu lagi, Al-Ilalul Mutanahiyah, kitab hadis maudhu' juga. Kemudian Al-La'ali Al-Masnu'ah fi Ahadits Al-Mawdu'ah karangan As-Suyuti. Ini merupakan ringkasan kepada kitab Ibnu Jauzi dan komentar terhadapnya dan tambahnya tidak disebutkan oleh Ibnu Jauzi, dia tambah juga. Kemudian Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah an Ahadits Asy-Syani'ah Al-Mawdu'ah. Mana tanzih, mensucikan syariat yang tinggi daripada hadis-hadis yang jeli dan hadis-hadis yang maudhu', yang rendah, yang direka. Karangan Ibnu Arraq Al-Kinani. Kitab ini adalah ringkasan kepada kedua kitab di atas dan merupakan kitab yang padat, kemas dan berguna. Jadi sebenarnya banyak lagi ada hadis, kitab-kitab hadis maudhu'ah. Jadi setengah ulama impu hadis-hadis maudhu'ah ni pertama sekali berdasarkan kepada perawi. Dia sebut perawi ni orang yang hadis.
Ada setengah tu sebut dengan abjad. Mana ikut abjad, mana hadis ni kata ada tadi laulaka, laulaka dia buat lam, dia buat macam kamus. Ada ikut jenis bab, mana hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan bulan, hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan semaya sunat, hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan apa negeri, tepat. Itu macam-macam cara penulisan. Sekarang ni pun banyak lah dalam bahasa Melayu kita, macam apa Ibnul Qayyim tu Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if. Bagus kita Al-Manarul Munif ni, dia sebut kaedah usul dirayah, kemudian hadis-hadis pula dia orang apa tu. Kemudian hadis al-matruk. Di situ. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Untuk makluman minggu depan kita cuti di Citai Raya.